Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Panas sahabat-sahabat semua, akhirnya ini berita yang menggempakan. Profesor Agus meletak jawatan. Jadi benarkah ya Profesor Agus ini meletak jawatan kerana isu fitnah video daripada pihak pembangkang? Ramai yang mengatakan kononnya beliau meletakkan jawatan kerana video yang sedang ditularkan ya oleh pihak-pihak pembangkang yang begitu terdesak sama sekali hari ini. Sahabat semua, hari ini dunia moden ya. Apa saja boleh berlaku. Dengan ada AI, gambar seseorang ataupun video seseorang itu boleh digantikan dengan wajah ya, seperti Profesor Agus. Itulah kecanggihan video ataupun sistem AI yang ada pada hari ini. Jadi menarik untuk kita ikuti, apakah sebenar ya Agus meletak jawatan kerana video itu, atau peletakan jawatan ini sudah dirancang ya awal sebelum video ini ditularkan. Jadi menarik untuk kita dengar bersama ya pencerahan daripada Brother Iswardi ya berkaitan dengan isu panas ini. Jadi tanpa buang masa, semua kita mendengar dan juga menonton ya video daripada Brother Iswardi ini, sahabat-sahabat semua. Ke poin seterusnya. Agus lepas jawatan bos Jcom untuk terima tawaran lain. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Muhammad Agus mengesahkan dia mengumumkan surat peletakan jawatan sekaligus meninggalkan agensi tersebut. Berkata kepada Malaysia Kini, bagaimanapun menafikan bahawa tindakan ekoran ada desakan tertentu dibuat. Ya, saya serah notis sebulan seperti peraturan tetapkan. Bekas ahli akademik itu menjejaskan dia mendapat tawaran lain dan ia lebih sesuai untuk diterima. Tidak timbul soalan saya diasak supaya letak jawatan. Tak ada sebab untuk saya layan dan saya boleh abaikan kalau ada alasan asakan demikian. Nama Agus mula dikenali sebagai seorang mensyarah sains politik UKM sehingga dibesara dan meluangkan masa menjadi tenaga pengajar di Sulawesi pula. Dia kemudian menerima tawaran Jcom ketika peringkat awal kerajaan perpaduan dan dilantik pada awal tahun ini. Now, baru-baru ni dikatakan timbul satu video. Wallahualam. Tuan-tuan nak kata betul atau tidak, itu terpulang kepada pandangan masing-masing. Berkenaan dengan Prof Agus, dia katakan melakukan sesuatu. Orang nak kenakan kita ni macam-macam, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pelik, satu hari nanti ada video macam muka saya pula buat benda yang pelik-pelik. Sekarang ni AI deepfake ni macam-macam. Bukan saya nak menafikan, tapi bukan juga saya nak mengesahkan. Dan macam inilah, tuan-tuan. Perbincangan untuk Prof Agus bertukar jawatan ni bukan baru hari ini, bukan baru hari ini yang baru keluar berita tadi. Sebenar, ni saya ceritalah. Sebenarnya bukan masa berita tu dia baru nak cerita dia nak letak jawatan ataupun nak tukar jawatan. Perbincangan ini sebenarnya sudah disebut lama, maksudnya sebelum ini. Dan sebelum Cikgu Bat mengeluarkan video itu pun dah ada perbincangan dan sudah ada tawaran-tawaran tersebut. Jadi kalau sekiranya apa-apa berlaku selepas ni, saya tak nak komen panjang lah. Berkemungkinan dia mungkin boleh jadi satu jenayah, mungkin boleh jadi satu perkara yang kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi di situ nanti kita lihat. Ada yang kata, tengok muka dia resah sebab bos dia sekarang ini dah kantoi. Saya kata pertama sekali, Jcom bukan bos saya. Saya tak ada mana-mana bos. Okey? Saya tidak ada mana-mana bos. Anwar Ibrahim tu adalah presiden parti saya. So dia kira bos parti saya. Perdana Menteri saya selaku rakyat Malaysia, so dia kira bos saya. Selain daripada itu, saya tidak bertanggungjawab dan tidak menjawab serta answerable kepada mana-mana menteri atau ketua pengarah di dalam mana-mana kementerian. Kecuali parti lah. Saya adalah setiausaha koordinasi parti. YB Fahmi Fazil adalah bos saya di dalam parti. Dalam kementerian tak ada. Yes, itu kena faham dahulu. Ramai masih orang keliru benda ni. Pelik jugalah. Tak apalah. Dia pun tak nak baca. So kita nak kata macam mana kan. Alright. Okay, timbul isu, kita move on kepada isu seterusnya. Timbul isu baru-baru ini di mana ada pertikaian tentang ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri GRS Sabah yang dikatakan telah lompat daripada parti, telah lompat daripada Bersatu, telah keluar daripada Bersatu, dan mereka minta ketetapan daripada ahli kepada speaker sama ada dikira lompat parti atau tidak. Speaker mengatakan ia tidak dikira lompat parti. Kemudian perkara ini dibawa oleh Bersatu ke mahkamah. Kemudian mahkamah mendapati bahawa mahkamah tidak mempunyai bidang kuasa untuk melawan apa yang telah speaker putuskan. Jadi disebabkan oleh keadaan itu, maka akhirnya mereka tidak dikira sebagai lompat parti. Okay. Alright, terpulang kepada Bersatu untuk kemukakan rayuan. Menteri Dia Jawatan Perdana Menteri Armizan Muhammad Ali berkata terpulang kepada Bersatu mengemukakan rayuan setelah cabaran undang-undang parti itu gagal untuk mengosongkan 4 kerusi parti di Sabah.
Ini setelah Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan bersatu, memulakan tindakan undang-undang terhadap Speaker Dewan Undangan Negeri Armizan selaku Ahli Parlimen Pakpar dan 3 Ahli Parlimen Sabah yang lain. Bercakap kepada pemberita di Parlimen hari ini, Menteri yang memantau hal ehwal negeri Sabah dan Sarawak itu berkata, Bersatu ada hak mengemukakan rayuan. Itu hak mereka. Saya tidak perlu mengulas sebagaimana pandangan saya tentang kes ini pun saya tidak penting. Yang penting adalah keputusan dan juga sebab penghakiman yang telah dibuat oleh hakim berdasarkan 2 asas perundangan perlembagaan persekutuan perkara 63 dan juga duluan hakiman yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi. Mahkamah Persekutuan sebelum ini bahawa prosiding di Parlimen ini, Mahkamah tidak punya kuasa untuk menyemak sebarang keputusan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Dewan Rakyat, katanya. Bersatu hari ini gagal dalam cabaran undang-undang untuk mengusungkan 4 kerusi Parlimen Sabah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi tadi menafikan kebenaran untuk parti pembangkang meneruskan semakan kehakimannya. Hakim Amjid Singh memutuskan bahawa Mahkamah tidak punya kuasa untuk mendengar cabaran undang-undang yang membabitkan keputusan Speaker Dewan Rakyat. Okey, permohonan kehamilan itu difailkan oleh Presiden Bersatu Dr. Rodol Kendi. Okey, 4 ahli Parlimen Bersatu dipilih di bawah tiket JRS yang sebelum ini bekerjasama dengan Bersatu. Bagaimanapun, JRS menamatkan pakatannya dengan Bersatu selepas PRU 15. Mengulas lanjut, Al-Bizan terus menggesa agar semua pihak akur dengan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi. Antaranya adalah siapa? Armizan sendiri yang tadi tu, Khairul Firdaus Abarhan Batu Sapi, Jonathan Yassin Ranau yang ni dulu PKR lompat pergi ke Bersatu, sekarang dia lompat balik. Itulah dia. Mat Bali Musah sebagai responden pertama dan juga responden kelima. Baik. Saya komen. Now, berkenaan dengan isu ini tuan-tuan, kita kena faham satu perkara. Okay. Perkara 63 menyatakan bahawa bidang kuasa exclusive right, satu hak eksklusif di dalam parlimen adalah apa-apa perkara, proceeding, apa-apa keputusan, apa-apa percakapan tidak boleh dibawa ke mahkamah. Itu menurut perkara 63 perlembagaan. Now, apa yang berlaku hari itu, 4 orang ini melompat. Diorang ni okey, pertama sekali diorang ni bertanding di bawah parti JRS. Okey, di bawah JRS. Now, mereka adalah ahli Bersatu, tetapi mereka bertanding menggunakan logo JRS. Bertanding menggunakan logo JRS, okey? Mereka tidak menggunakan logo Bersatu. Now, timbul persoalan. Kalau sekiranya mereka tak guna logo Bersatu, mereka guna logo JRS, menang atas logo JRS, walaupun mereka ahli Bersatu, adakah kemudian bila dah habis PRU mereka mengikut JRS lompat pergi ke kerajaan, adakah itu dikira lompat parti? Nah, menurut speaker mengatakan disebabkan mereka tidak bertanding di atas tiket Bersatu, watikah pun bukan dikeluarkan oleh Bersatu, sebaliknya JRS mengeluarkan, maka mereka tidak dikira sebagai keluar parti. Kerana parti yang mereka wakili adalah JRS, bukan Bersatu. Nah, Bersatu mengatakan tak, mereka adalah ahli kita. Nah, poin dia adalah just mata-mata anda adalah ahli mana-mana parti, tidak menjadi kesalahan anda bertanding parti yang lain. Asalkan parti anda setuju dan parti lain setuju. Tak ada masalah tuan-tuan untuk nak bertanding di atas parti lain. Saya bagi contoh mudah. Walaupun kes ni tak adalah spesifik macam tu, tetapi ialah Bersatu pada PRU ke-15 ke-14 yang lepas, mereka tidak bertanding di atas nama Bersatu, logo Bersatu. Sebaliknya mereka bertanding di atas logo PKR. Tetapi mereka ahli Bersatu. Itu contoh dia. Tuan-tuan ingat dalam PRU yang lepas, PRU ke-14, bukan 15, yang ke-14 yang 2018 tu yang menang, Pakatan Harapan menang, mereka bertanding menggunakan logo Parti Keadilan Rakyat di atas watikah Perdana Menteri, watikah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka tidak bertanding di atas logo Bersatu. Tetapi mereka ahli Bersatu. Mereka ahli Bersatu pada waktu itu. Itu contoh yang terbaik. Jadi daripada itu, di-Pertua Tuan Tan Sri Johari mengatakan bahawa itu tidak dikira sebagai lompat parti kerana itu adalah hak JRS. Kerana mereka bertanding di atas JRS, di atas tiket JRS. Jadi itu dikira sebagai mereka dikira sebagai parti JRS lah. So kalau mereka nak lompat mengikut JRS pada waktu itu, mereka dikira sebagai melompat secara en bloc. Dan en bloc tidak dikira sebagai lompat parti. Dan mahkamah mendapati mahkamah reluctant untuk menyatakan bahawa ini dikira sebagai lompat parti. Okey. Habis kat situ. Dalam masa sama cerita Bersatu juga ni, Bersatu Perlis. Ketua Bersatu, okey, sebelum kita cerita Bersatu Perlis ni, okey, kita cerita yang ni dulu.
seorang digugurkan, 2 aduan PN dilantik, Barisan Exco Penggal Baharu Perlis. Alright guys, itu dia pencerahan yang padu daripada Brother Iswadi ya. Dua isu ya. Pertama tadi berkaitan dengan isu Profesor Agus meletak jawatan. Kita tahu pihak pembangkang begitu terdesak ya, sehingga mereka sanggup lakukan apa sahaja. Sekarang ini tular satu video yang sedang dimainkan oleh pihak pembangkang, kononnya ya Profesor Agus terlibat dalam satu isu yang ada terkandung dalam video tersebut. Sahabat semua, kita tahu hari ini dunia semakin canggih ya, gambar maupun video ya, gambar atau video itu boleh diganti mukanya menggunakan sistem AI yang begitu canggihnya ya, yang ada di dalam dunia ini hari ini. Jadi tidak mustahil sahabat semua ya, mungkin perkara itu dilakukan bagi menekan ya Profesor Agus untuk meletak jawatan. Tapi hakikatnya sebenarnya sahabat semua ya, seperti yang dinyatakan tadi, sebenarnya Profesor Agus meletak jawatan bukannya semalam. Beliau sudah menghantar 1 bulan awal dan saya percaya ianya telah dibincangkan. Kerana sebabnya adalah beliau menerima satu tawaran yang mungkin lebih sesuai dengan kepakaran dan juga skill yang ada berbanding dengan menguasai jabatan ya di dalam JCOM ini. Itu dia. Jadi kita tahu sikap terdesak daripada pihak pembangkang. Mereka akan sanggup melakukan apa saja sahabat semua. Untuk apa? Untuk ya membina naratif politik jahat ya, politik sempit. Seperti yang sedang dilakukan oleh mereka. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat di luar sana? Apakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.